Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan buat ulang kaji bab 2 bantuan kecemasan. 2.1 CPR resusitasi kardiopulmonari. Okey, kita tengok definisi CPR. CPR adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan denyutan jantung dan pernafasannya. Seterusnya, situasi yang memerlukan CPR. Yang pertama, jika seseorang individu tidak bernafas. Kedua, anda mendapati individu tidak ataupun tiada denyutan jantung atau nadi. Dan nombor 3, jika seseorang individu tidak memberi respon terhadap rangsangan. Okey, keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan oleh yang pertama, serangan jantung. Kedua, renjatan elektrik. Nombor 3, lemas. Dan terakhir, mungkin disebabkan oleh panahan petir. Seterusnya, kita tengok CPR ni kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Jika tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam peparunya. Langkah pertama rawatan CPR. Yang pertama, periksa respon mangsa. Pastikan mangsa yang rebah secara tiba-tiba atau pingsan. Kita pastikan persekitaran yang selamat. Kemudian kita periksa respon mangsa. Kita tepuk bahu mangsa dan bertanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, jerit, tolong dan minta bantuan orang lain untuk menghubungi talian kecemasan 999. Kita lihat langkah kedua. Buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas permukaan yang rata. Kita dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Kita periksa mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Langkah 3, tekanan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Kita letakkan tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekap tangan tadi dan selang-selikan jari. Kita bangun dan condongkan badan mangsa ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Kita lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan terus dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit.
Okey, kepentingan CPR. Macam kita tahu tadi, CPR mungkin disebabkan oksigen dia tersumbat kan. Jadi, bila kita dah buat CPR, kita dapat memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Okey, seterusnya nombor 2, mengapam darah melalui jantung. Kita dapat meneruskan aliran darah dalam badan mangsa, terutama mangsa yang mengalami serangan jantung. Okay, yang menyebabkan denyutan jantung terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Okay, hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima oksigen, udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Seterusnya, subtopik Heimlich Maneuver. Okay, Heimlich Maneuver ni dipelopori, diasaskan oleh Henry Heimlich. Okay, boleh lihat sini ada gambar dia. Situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich Maneuver. Okay, pertama, anda menemui mangsa yang memegang leher dengan kedua-dua tangan. Nombor 2, tidak boleh bercakap atau batuk. Nombor 3, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Dan terakhir, sukar bernafas. Sama seperti CPR, kaedah ini tidak memerlukan sebarang peralatan dan perlu dipelajari supaya orang ramai dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Langkah pertama, berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Nombor 2, kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan. Okay, langkah ketiga, genggaman tangan kanan kita di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa. Seterusnya, letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Kepentingan Heimlich Maneuver. Nombor 1, badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Oksigen diperoleh daripada udara dan disedut masuk ke dalam paru mangsa. Oksigen ini kemudiannya akan diserap ke semua sel badan manusia termasuk di otak. Namun jika tercekik, saluran pernafasan akan tersumbat dan menghalang oksigen ke paru. Ini menyebabkan oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak. Jika bantuan kecemasan lambat diberikan, mangsa yang tercekik mungkin mengalami kerosakan otak atau lebih buruk lagi mengakibatkan kematian.